Assalamualaikum, salam Sabtu 4 April 2020. Hari ini jam 2.29 petang. Jadi saya nak sambil-sambil kita berehat. Sebenarnya cetak hari berehat. Isnin sampai Ahad dah tak ada, sama je. Sebab kita semua tak bekerja kan. Mungkin ada yang kerja tapi orang kata bekerja dari rumah, mana kita tak seperti biasa lah. Okay, sepanjang 2 minggu ni, dah awal bulan dan juga minggu terakhir 2000 Mac bulan lepas, saya perhatikan dalam grup dah kurang komen-komen negatif cerita pasal salah penyalah orang lah, salah kerajaan sana, salah kerajaan sini. Sebab apa? Sebab semua orang fokus pada trading. Itu yang kita nak. Lagi satu, senang cerita dia macam ni. Kalau naik saja, semua yang negatif kita lupa. Besok kalau dia turun, dia mula keluar balik lah. Buat setakat ni, Alhamdulillah grup kita, grup FY masih lagi terkontrol. Cuma saya cuba mengisi ruang-ruang kosong di dalam grup lah. Kita sembang-sembang simple-simple saja. Okay, hari ni saya nak cerita pasal trend juga. 3 video sebelum ni pun cerita pasal trend. Kali ni pun saya nak cerita pasal trend jugalah. Okay. So saya lukis dulu. Saya guna pen lah. Saya tak guna platform Cantrade tu. Sebab tak ada ruang untuk lukis. Jadi saya guna pen lah. Pen ni pun saya kejung juga nak guna. Jadi saya cuba-cubalah yang mana boleh. Okay, untuk trend, biasanya kalau trend menaik, kita akan nampak bentuk dia lebih kurang beginilah. Bentuk dia lebih kurang begini. Dan juga kalau trend menurun, bentuk dia pun lebih kurang beginilah. Okey, lebih kurang begitulah. Sekejap. Macam mana? Kita tengahkan sikit. So ni dua trend yang berbeza. Satu saya hijau ni kita panggil dia trend nampak menaik, dan yang warna merah ni kita nampak trend dia menurun. Cuma untuk penceritaan ataupun kita kalau baca buku ke baca kisah-kisah carta pasal technical analysis ni, selalu digunakan beginilah bentuk dia. Sedangkan dalam trading sebenar bukan beginilah bentuk dia. Kadang-kadang dia bentuk dia begini, kan? Kadang-kadang dia naik kan sini yang dia buatlah triangle ke apa, macam tu. Bila kita dalam market suasana sebenar, dia tak akan nampak garisan lurus yang macam ni. Kalau jumpa chart yang memang garisan lurus macam ni, maknanya something is too good lah. Okay, so saya rasa itu pun semua orang faham. Okay, jadi untuk carta yang menaik, selalunya kita akan nampak beberapa puncak lah. Kita akan nampak puncak tertinggi. Katalah ini permulaan dia naik, dan tak kisahlah macam mana dia naik. Okay, dan kita akan nampak dia punya puncak yang menurun, puncak yang menaik, puncak menurun, dan mungkin puncak yang atas. Serupa juga masa menurun, katalah dia macam mana pun dia buat. Katalah ni permulaan dia turun. So kita ada puncak turun, lepas tu puncak tinggi yang lebih rendah, dan juga mungkin kat bawah ni. Okay. Saya bagi masa dalam 5 saat untuk tengok. Bila kita tengok satu trend ni, apa yang kita boleh nampak selain daripada ciri-ciri puncak tadi, apa yang kita boleh nampak secara jelas. 5 saat Okay, dah lebih 5 saat terlajak pula. Okay, so jawapan dia betul lah. Apa saja yang dijawab, bagi saya jawapan dia tetap betul lah. Okay, benda pertama yang kita boleh nampak ataupun yang kita rasa trend yang bila ada ni, tadi puncak lah, mana puncak yang di sini,
puncak yang ni lebih tinggi daripada puncak yang ni, dan juga puncak yang ni lebih tinggi daripada yang ni. Okey, itu yang pertama. Dan dia punya lurah ni, ada orang panggil valley kan, valley, peak and valley, ataupun kita panggil ni, yang ni lebih tinggi daripada yang ni. Ini menunjukkan carta tu sedang dalam keadaan trending yang menaik disebabkan pembelian yang berterusan. Dan waktu turun ni pun sama juga, tapi dia apa saja kita cerita pasal yang menaik ni, sama je cerita dia dengan terbalik, yang menurun ni. Kita cuma terbalikkan dia saja. So bila menurun, kita akan nampak puncak yang ni lebih rendah daripada puncak yang ni, dan puncak yang terbaru ni pun lebih rendah daripada puncak yang ni. Sementara yang dia punya low ni makin rendah. Dia maknanya dia buat makin low dan makin low. So kita kata ini dalam kondisi trending down. Dan di mana trending down maksudnya orang yang membeli ni tak mampu nak beli lebih tinggi daripada aras yang ni. Yang membeli ni tak mampu nak beli lagi tinggi daripada aras yang pernah dia orang beli dulu. Menyebabkan kita panggil dia trending down. Okey. Okay. Satu lagi dia punya ciri yang kalau kita perasan, bila dalam keadaan trending bukan sideways. So setiap kali dia break saja new high dan buat new high, naiklah tinggi mana pun ke barang kalian, sampai satu tahap di mana profit taking berlaku dan orang jual, tapi dia punya penurunan ni selalunya akan patah balik di mana aras yang dia pernah break. Tak semestinya rapat-rapat, ataupun tak semestinya tak boleh tembus, boleh tembus, tapi dalam masa yang sama dia cepat naik. Ataupun kalau yang ni pun tak serendah yang mungkin, kadang rendah sikit je, lepas tu dia dah terus naik. Itu menunjukkan yang carta tu memang sedang gila lah, dia high speed. Konsep dia mana? Maksudnya setiap kali lepas dia break, naik, gila-gila beli, kemungkinan dia akan patah balik, mencuba aras yang dia pernah break sebelum ni. Sama juga dengan masa menurun. So bila dia turun, ada orang beli, lepas tu break. Bila dia break, jual, tiba-tiba tak tahulah sebab apa orang beli, kemungkinan besar dia akan naik balik, beli, tapi selalunya kemungkinan dia tak mampu lepas balik sebab dia cuma pergi test dia balik atas ni. Kenapa? Lepas tu dia terus jatuh. Kalau yang ini, yang menaik ni sebelah kiri naik, cerita dia sebab dia memang masih lagi ada orang membeli lah. Cuma dia orang kata waktu ni diskaun kan, diskaun. Waktu ni kenapa dia tak berapa nak naik? Kita bayangkan macam ni lah, kita sedang menurun. Saya beli kat sini, saya beli kat A, saya tak cut loss lagi. Nampak harga tengah naik, apa benda yang akan jadi kalau harga mula sampai kat sini atau dekat-dekat sampai yang saya tak cut loss. So antaranya saya akan cepat-cepat jual lah. Jadi kalau saya ni ada beramai saya yang tak cut loss bila harga sampai sini dan semua fikir macam saya, menyebabkan harga mulalah lemah. Biasanya lemah, dia lemah sikit, bam, jatuh lagi bawah. Kalau sedang menaik, kita berlawan dengan buyer. Maksudnya kita bermain dengan buyer. Buy. Sedangkan waktu menurun ni, kalau kita berada di sini, harga tengah naik, kita ni sedang berlawan dengan seller. Bayangkan saya tadi yang sangkut kat sini, belum cut, nampak harga dah naik. Awak rasa-rasa lah apa dia nak buat. Bukan rasa lah, memang saya akan jual. Kalau dah ramai jual, itu yang jadi tersangkut tu, turun balik bawah. Okey. Itu je cerita dia, nak cerita je macam mana nak padam. Tak apalah, saya patah balik lah. Okey. Macam mana kita nak tengok trend ni, ataupun kita nak, dah tak boleh padam dah. Tak boleh padam. Okey. Katalah kalau kita gunakan indikator lah. Kalau kita gunakan indikator dan dalam kes ni saya nak guna, kita boleh guna indikator, katalah kita guna
RSI lah, oscillator. Saya nak cerita dia punya ni je. So, bila dalam keadaan trending up ni, kalau oscillator selalunya lah, kalau RSI dia akan bermula dari, katalah dari bawah, dia akan cuba naik tinggi. Okey, ni aras, katalah ni 50 selalunya, ni 70 dan bawah ni 30. Selalunya kita akan nampak dia akan naik tinggi melebihi 70 pada area sini. Lepas tu tak pasal-pasal dia turun balik. Masa turun kat sini kadang-kadang aras 70 saja. Kadang-kadang dia turun sampai 50. Tapi dia tak turun bawah 50. Sepanjang kenaikan yang ni jarang dia turun bawah 50. Dia akan duduk je di atas ni. Duduk kat atas ni sampailah nanti kalau dia dah patah balik ke merah ni, biasanya dia akan break balik 50. Jadi kita kata kalau guna RSI, kebiasaannya kalau trending menaik, dia orang akan duduk di atas 50 lah. So, bila trend sedang menaik, kalau RSI di atas 70, itu bukan menunjukkan dah overbought, cuma nak bagi tahu yang trend tu sedang kuat menaik. Dan kalau ekstrim lah, katalah dah sampai 80 ataupun kadang 90, tapi biasanya 80 dah, kita boleh jangkakan kemungkinan besar akan ada mula profit taking. Katalah kat sini start dia dah sampai 70, profit taking. Dan masa dia turun tu nanti kata dah sampai 50, inilah peluang untuk kita buy on dip ke buy apalah yang kata tu, selagi dia tak buat perangai lain lah. Still atas 50, kejap lagi dia naik balik. Lepas tu kan dia buatlah divergent kan. Ini kita punya jangkaan lah. Sepatutnya bacaan kita untuk RSI begitu. Bukan kita kata dah lebih 70 overbought, jual. Tak, dia boleh lagi overbought ni. Dia nak menunjukkan trend dia sedang kuat. Tak semestinya dia 70, dia atas 70, okey, kena jual. Tak semestinya. Begitu juga masa menurun. Okey, katalah menurun. Tadi pakai warna biru kan. Okey, menurun. Kalau kata saya pakai RSI, sama juga. Sebab dia dah habis trend menaik kan. Nanti masa RSI ni, kebiasaannya RSI daripada atas dan kita akan mula nampak yang RSI mula menurun, mula dah break 50 dan mula mencapai ke 30, katalah 70, 50 dan 30. Lepas tu kan dia main-main balik, dia nak cuba tembus 50 ni sama ni, perhatikan kat bawah, tak sampai. Lepas tu tiba-tiba bam, terus bocor bawah 30. Tak payahlah, kita ambil sini lah, ni yang ni terus bawah 30. Okey, ini menunjukkan apa? Kalau tadi kita rasa dia dah lebih 70 ataupun dia dah sampai 80 tu kita rasa terlalu ekstrim dan kemungkinan besar akan ada profit taking. Kalau kata masa menurun ni dia di bawah 30, apatah lagi kalau bawah 20. RSI RSI 14 bawah 20 waktu ni. Betul-betul ekstrim. Tapi bukan nak kata yang dia beli kita confirm nak tukar trend, tak. Dia bagi tahu extreme sell, terlalu kuat menjual dan kemungkinan besar akan ada ramai yang mula membeli. Bila ramai membeli menyebabkan area sini nanti akan jadi slow daripada menurun dan kita akan nampak dia start naik dan RSI ni daripada bawah 20 akan naik 30, kemungkinan besar sampai 50. Dan 50 harga pula dah sampai ke aras yang ala-ala orang kata okey, sesuai lah. Tadi cerita yang saya cerita mula-mula dia kan, bila dah sampai sini apa jadi? Kita berlawan dengan orang yang lupa nak cut loss dan dia mulalah turun balik. Turun balik bawah 30, main balik sampai dia jadi divergent untuk tukar trend. So ini cerita kalau kita pakai RSI lah. Saya cerita ni simple ya. Janganlah gunakan ni sebagai apa nak cakap sebagai panduan
panduan untuk trading boleh, tapi kalau ada siapa nak ambil periksa technical analysis ke apa, ini tak boleh lah, sebab saya cerita jenis cowboy ya. Bahasa pun bahasa cowboy yang senang orang faham. Okey, satu lagi, katalah kalau kita pakai indikator MACD lah. MACD. So MACD pun sama juga. Alamak. Saya nak kena belajar balik lah guna pen ni. Payah betul. Okay. So MACD ni pun lebih kurang sama juga. Kalau masa dia tengah trending, kebiasaannya trending up kebiasaannya dia akan duduk di atas kosong. Maksudnya kalau dia bersilang ke apa, yang persilangan positif tu, kebiasaannya dia akan duduk kosong. Dia pusing-pusing lah atas, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi biasanya akan duduk di atas kosong saja. Sampailah nanti kita jumpa divergent. Untuk yang menurun pula, dia terbalik. Kebiasaannya dia daripada atas, dia akan duduk di bawah kosong. Dia berpusing-pusing, duduk naik sikit kan, turun bawah pusing, turun lagi bawah pusing. Cuma yang bagusnya kalau kita guna MACD yang normal biasa lah. Pada ketika ini kita akan nampak MACD akan mula bersilang. Sudah macam mana saya nak buat. Dia bersilang lah, Maksudnya start dia bersilang dah tunjukkan harga nak menurun. Sampai satu tahap nanti dia akan bersilang balik. Masa ni lah kita untuk membeli. Sampai atas ni kan dia naik kan, lepas tu dia dah start bersilang balik. Okay, dia nak menurun. Nanti kan dia turun balik, dia bersilang balik, untuk kita try beli balik. Okay. Kalau itulah cerita waktu dia tengah trending up, begitulah cerita yang sama waktu dia sedang menurun ni. Kan nanti dia turun. Untuk yang area sini kan nanti dia bersilang sikit. Naik balik. Okay. Lepas tu yang ni pula jatuh, berdebuk jatuh. MACD dia nanti, MACD akan turun jatuh. Tiba-tiba masa dia nak mengona ni, dia akan bersilang balik. So masa persilangan inilah yang kita akan cuba mencari peluang-peluang entry. Peluang-peluang entry. Okey, saya rasa itu saja cerita hari ni. Saya malah nak buka chat lah, saya tunjuk macam ni je lah. Nanti masing-masing boleh check dengan chat masing-masing lah. Okey, jadi bila kita tengok antara A dengan B, rasa-rasa kebanyakan chat kita berada dalam fasa mana? A ke B? Bayangkanlah, kita dalam A ke B? So jawab sendiri. Tak ada jawapan yang salah, tak ada jawapan yang mengarut. Jawapan semua tetap sama. Yang penting duit kita, yang trade kita, yang tekan buy kita, yang tekan sell kita, yang takkan loss pun kita. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Stay at home. Bye bye.